Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Zulkifli Yusof. Ini adalah agenda awani. Kami bersiaran dari Lembah Subang. Kita pergi flat. Apabila saya sebut mengenai flat PPR, apa yang anda bayangkan? Sudah pasti ada stigma, ada persepsi negatif dan sebagainya. Tapi ironinya, saya kini berada di Lembah Subang. Di sekeliling saya, kalau anda dapat lihat, ini adalah kawasan komersial yang mungkin harganya jutaan ringgit. Tapi selangkah sahaja ke hadapan, mereka akan bertemu dengan flat PPR Lembah Subang ini, dan sudah pasti di sini bukanlah penempatan yang selesa, tetapi ini yang mungkin paling berdaya huni bagi mereka dalam aspek sumber pendapatan mereka. Ini yang mereka mampu. Tapi adakah mereka ini semua bermasalah? Tidak juga. Anda juga melihat betapa viralnya baru-baru ini, di mana lobi lift di flat PPR rupanya seperti hotel. Itu yang akan saya bawakan dalam agenda awani pada hari ini. Tapi akhirnya ini menyingkap pelbagai isu dan juga persoalan. Hal mengenai perumahan, hal mengenai daya huni. Ini semua topik yang dibincangkan di peringkat pembuat dasar. Di peringkat dunia, kalau saya pergi ke UN Habitat Assembly tahun lepas juga cerita pasal benda sama. Ini hak asasi manusia untuk ada rumah. Tapi sejauh manakah projek perumahan rakyat yang salah satu polisi yang berjaya dalam konteks negara kita sejak tahun 1990-an benar-benar memberikan keadilan kepada masyarakat yang menghuninya? Itu yang saya nak jawabkan, ataupun saya nak bertanyakan kepada Dr. Syaridan Faiz, merupakan Assalamualaikum. Beliau merupakan ketua projek untuk projek K2K dari Think City ini. Apa cerita K2K ini sebenarnya, Doktor? Kalau dilihat, ini dulu 2 bulan lepas tak sama rupanya. Tak ada ni mural, tak ada cerita pasal pertandingan kebersihan dan keceriaan. Apa yang menyebabkan program ini dilakukan oleh Think City dan juga persepsi mengenai PPR itu? Bagaimana kita ubahnya dengan program ini? Okey. Jadi program K2K ini adalah boleh dikatakan suatu cerita transformasi sosial ya di kawasan perumahan awam kita. Program K2K adalah suatu program pemerkasaan komuniti untuk meningkatkan daya huni penduduk-penduduk kita yang hidup di perumahan awam. So di sini seperti mana Zul cerita tadi, 2 bulan yang lalu kawasan ini adalah satu kawasan yang boleh dikatakan suram. Kan dia gelap, dia tak berapa bersih kan, dan tempat tidak menarik langsung, banyak motor-motor dan sebagainya kan. Hari ini kita lihat ada berwarna-warni, ada bermacam-macam corak kan. Dan contohnya penduduk dah membuat kawasan baru untuk anak-anak bermain kan, untuk ibu-ibu beriadah ya. Okey. Jadi ini menjadi suatu ruang sosial yang baru ya? Tapi doktor, mungkin ada yang kata macam, alah, ini mungkin lukis mural ataupun apa bezanya? Apa yang menyebabkan perkara ini penting bagi penghuni-penghuni di PPR seperti ini kalau dibandingkan? Kerana kalau dari segi visualnya mungkin penonton akan kata, oh ini macam lukis mural saja. Adakah ia mengubah sebenarnya? Okey, jadi kita kena pergi kepada intipati program K2K ya. So apa yang dimaksudkan bila kita kata pemerkasaan komuniti? So permulaannya adalah apabila kita pergi atau menghampiri komuniti yang hidup di perumahan awam, kita dapati suatu komuniti yang berpecah belah. Ya. Dalam bahasa Inggeris dia fragmented. Ya. Dan kita dapati dia punya perhubungan sosialnya amat rendah. Kan? Social cohesion is very low. Kan? Disebabkan berbagai faktor. Kan? Dan social cohesion yang rendah ini adalah antara sebab mengapa komuniti menghadapi masalah untuk datang bersama untuk menangani isu-isu yang mereka hadapi ya. Jadi kita tahu hidup di kota ini memang banyak cabaran kan? Hidup di keras. Kena keras kan, kena cekal kan. Dan walaupun banyak cabaran kita hanya dapat menanganinya apabila kita datang bersama kan, kita bergerak bersama kan. Jadi apa kita cuba buat di dalam program K2K ini adalah untuk memberi pengetahuan, memberi alatan kan, meningkatkan kebolehan penghuni-penghuni warga PPR supaya itulah dapat mengorganisasikan diri, membentuk satu persatuan, satu kesatuan untuk meningkatkan daya huni tempat tinggal mereka. Doktor, saya tahu
ada yang mengatakan bahawa cabaran sebenarnya duduk di PPR ini adalah ketika COVID-19. Duduk di rumah, contohnya kalau PPR Lembah Subang ni 19 tingkat, ribuan yang duduk terhimpit dengan masalah pendapatan, masalah tak boleh keluar rumah, rumah kecil, masalah dalam rumah masing-masing banyak. Jadi saya difahamkan KTK ini juga dimulakan sejak tahun 2021 itu, ketika kita ada masalah yang cukup mencengkam. Di sebalik masalah itu ada peluang, dan ini jalan dirintis sejak 2021 itu. Mungkin dapat ceritakan hal cerita di PPR Kampung Baru Highcom sehinggalah ke PPR yang lain di sekitar Lembah Kelang ini. Okey. So jadi program K2K ini boleh dikatakan bermula titik permulaannya ada daripada memang minat Think City untuk menangani isu yang dihadapi oleh golongan B40 yang hidup di perumahan awam. Jadi kita dapati ada suatu proses di mana disebabkan kepincangan dan kekangan kan pengurusan secara am, kita dapati dia punya kualiti hidup, tahap kehidupan penduduk di PPR ini semakin menurun. Dan sekiranya kita tak membuat sesuatu intervention, situasi akan menjadi lebih teruk lah, kan? Dan apa yang akan berlaku adalah kita akan membentuk suatu setinggan bertingkat sekiranya kita tak dapat menangani isu ini. So oleh sebab itu kita merangkakan program K2K. Dan program K2K ini bermula di Shah Alam di PPR Kampung Baru Highcom. So dengan sokongan Kerajaan Negeri Selangor, dan waktu itu waktu COVID, dan kita dapati suatu komuniti yang merasa sangat tertekan, kan, disebabkan kehilangan pekerjaan, disebabkan PKP dan sebagainya, kan. Jadi kita membuat beberapa intervensi, dan PPR Highcom sebenarnya menjadi suatu macam laboratory, kan, untuk kita uji kaji terbaik, kan, untuk kita mencari dan membentuk kaedah-kaedah pendekatan-pendekatan yang berkesan supaya satu kita dapat mendekatkan diri dengan komuniti, kan. So dalam program K2K ada 4 tahap transformasi. So tahap pertama adalah mendekatkan diri. Sebab kita tahu ini satu komuniti yang merasa tekanan begitu lama. Jadi mereka ada isu kepercayaan dengan orang luar. Dan orang luar ada stigma. Ada stigma pula, stigma negatif, kan. Jadi kita membentuk beberapa pendekatan inovatif bagaimana nak mendekatkan diri untuk membentuk kepercayaan. Apa yang dilakukan tu? Kita ada contohnya kita ada program yang dipanggil K2K Idol. Itu adalah pertandingan menyanyi. Bukannya melukis tu dia jadi menyanyi. So di sana kita berganding bahu dengan Persatuan Karyawan. Jadi kita bawa selebriti turun ke PPR. Jadi orang pun rasa seronok lah. Kan? Dan daripada proses itu kita dapat membawa bersama komuniti. Orang pun tak tahu dulu anak Pak Usop tu pandai nyanyi lah. Kan, macam tu, kan. So itu antara pendekatan-pendekatan yang kita gunalah untuk membawa mereka bersama, kan. Kita juga ada pendekatan yang lebih bersifat data collection. Jadi kita ada cultural mapping, satu aktiviti bersama dengan komuniti untuk mendapatkan data-data dari komuniti. Contohnya kita tanya dia orang. Kita letak satu peta PPR ini, kita tanya di kawasan mana kawasan yang rasa tak selamat. Jadi masalah. Jadi ibu-ibu, anak-anak semua dia boleh letak stiker lah di sini. So ini dipanggil heat map, kan. Dan daripada heat map ini kita dapat lihat konsentrasi kawasan-kawasan atau ruang-ruang yang dianggap tidak selamat. Kemudian kita buat analisis. Kenapa tak selamat, kan? Apa isu di sana, apa kekangan di sana. So daripada proses ini kita dapat pengetahuan yang lebih mendalam, kan, tentang isu yang dihadapi oleh masyarakat. Pentingnya kita sedar bahawa bila kita menghadapi penduduk di PPR, dia bukan suatu penduduk yang atau satu komuniti yang seragam. Dia bukan homogenes. Dia bukan uniform sama je, bukan, kan? Dia heterogenes. Ada kepelbagaian manusiawi. Jadi kita harus kenal tu. Contohnya kita daripada hasil kajian kita dalam 10 PPR yang kita dalam K2K sekarang ini, hampir 30% adalah anak-anak yang masih bersekolah. Okay? Dan hampir 10% adalah daripada golongan tua yang
Sandwich family yang lebih daripada 65 tahun. Dan so daripada dan kita dapati hampir 30% adalah isi rumah yang ketua isi rumah ni adalah wanita. Dan hampir 30% adalah orang kurang upaya. So jadi kita harus mengenal kepelbagaian social group ini kan, dan masalah itu takkan datang sekali begitu Betul. sahaja. Doktor, saya nak ambil masa 2 minit lebih kurang. Saya nak tanyakan, saya tertarik apabila doktor katakan tadi bahawa flat PPR seolah-olah seperti stingkan yang bertingkat. Hakikatnya begitulah juga, kerana saya budak flat, saya tahu bagaimana perubahan penempatan itu. Projek kerajaan di mana nak alihkan stinggan, dialihkan kepada PPR. Langsung PPR itu diletakkan untuk jumlah orang saja, tak kira lah di hujung sungai. Kalau di PPR Lembah Subang ini kita tahu daripada jalan besar ini sangat terhimpit dan kita sisih di jalan besar. Apa masalah kita yang sebenarnya? Dan ini masalah dahulu. Manakah hadapan bagaimana PPR harus dibina dan tidak mengulangi kesilapan ini? Sebenarnya kita harus sedar bahawa apabila so memang betul Zul cerita tadi kan, kita berjaya memindahkan setinggan kepada perumahan moden seperti PPR. Ramai orang dah lupa tau, tapi di tahun 70-an dulu hampir 1/3 Kuala Lumpur adalah setinggan. Sting Garden. Tapi hari ini dah hampir kosong. Betul. Setinggan kan. Itulah adalah boleh dikatakan kejayaan dasar kerajaan lah untuk merumahkan golongan miskin atau golongan B40 kita. Itu boleh dikatakan berjaya lah dasar itu. Tapi apa yang kita lihat berlaku sekarang adalah oleh kerana dah beberapa dekad dia tidak memberi solusi jangka sepanjang. Ya, effort lah. So dia tidak memberi penekanan kan. Dia beri penekanan kepada isu infrastruktur fizikal. Tapi kurang penekanan kepada isu pembangunan sosial. Daya huni tu. So apabila pembangunan sosial itu tidak diberi penekanan, maka isu daya huni mula diimpakkan. So sebab itu kita lihat dalam beberapa dekad yang berlaku terdapat penurunan dalam kualiti kehidupan. So benda yang hidup bertingkat tu tak ada masalah, tapi sekiranya hidup bertingkat tu tidak ada kedaya hunian, dia akan menjadi setinggan bertingkat. Okey, doktor, saya kira doktor yang kena datang studio, kita ada sesi lain lagi. So, saya nak tanya juga sebab akhirnya kenapa Singapura berjaya? Bagaimana di Berlin, di Jerman berjaya dengan flat begini, tapi kita masih lagi stuck kat sini. Itu kita bincang kemudian. Sebab saya nak bawa anda naik ke atas tingkat 17, 16 katanya kat sini untuk kita lihat bagaimanakah masalah ini daripada segi infrastruktur, bagaimanakah setiap pertandingan dijalankan di setiap tingkat itu mengubah gaya hidup mereka, bagaimana sebenarnya kalau sebut PPR ini mungkin ramai ada persepsi tertentu terhadap siapa yang duduk kat situ, tapi sebenarnya ramai di antara mereka ada bakat sendiri, ada kemahiran sendiri dan sanggup ni cat bangunan, cat dinding, balik kerja 3-4 pagi pun buat. Dan lift ni dulu katanya rosak, mereka juga yang betulkan, ada cerita itu. Jadi kita kongsikan selepas ini. Okey, saya masih lagi berada di Blok G, flat PPR Lembah Subang ini. Saya Lembah Subang 1. Jadi 2 Okey, ini Puan Noriana, merupakan ahli komuniti, forum komuniti di Blok G ini, dan di sebelah ini adalah Puan Farhin. Beliau merupakan ahli jawatankuasa, betul? Pengerusi klub ataupun Kelab Intan Payung. Okey, sebelum saya nak bersama ni mungkin Puan Riana mungkin boleh cerita sikit. Dah viral dah flat PPR ni. Bangga tak, seronok tak bila orang cerita pasal kecantikan, keindahan dan juga flat ni macam mana? Alhamdulillah, syukur-syukur sangat. Kita memang rasa bangga sangat, walaupun wow. Tapi di sudut satu ni kita rasa kebersihan keceriaan projek ni manfaat tau. Memang bawa manfaat yang sangat rasa memang kita menantikan sebelum ni lagi. Tapi kan
senang tak nak mengumpulkan jiran-jiran, kawan-kawan untuk pakat, jomlah kita bersihkan kawasan. Kerana saya faham bila duduk rumah flat, kita susah nak borak dengan jiran kita. Kita nak ketuk pintu, nak kata nak bersihkan pun kita takut dia marah. Ya, Jadi betul, Yana macam mana cerita masa mula-mula 2 bulan lepas, macam mana mengaturkan? Mula-mula okey, kita dah dengar projek keceriaan ni untuk penduduk tahu. Kita rasa wow, excitednya. So langkah pertama kita panggil penduduk untuk buat mesyuarat. So daripada mesyuarat tu, okey, untuk gerakkan lebih lancar gerak kerja kita ni, kita lantiklah ke setiap aras ni ketua tingkat. So diorang akan main peranan untuk menggerakkan aras masing-masing. So daripada situ kita dah boleh rasa ada komitmen daripada penduduk untuk bekerjasama, untuk gotong royong. Apa yang menyebabkan semua orang rasa macam sama-sama nak ada komitmen tu? Kerana di sini 17 tingkat. Betul. Tak mudah 17 tingkat semua nak buat kerja yang sama dan juga bersemangat tu. Apa yang rasa macam menyebabkan mereka sama-sama nak mengindahkan dan juga membersihkan kawasan? Of course lah, sebab kita kan kebersihan ni kan sebahagian daripada iman. So kita bila iman kita fokus pada iman tu, keberkatan tu ada tau. Daripada keberkatan yang ada tu, dia muncullah rasa sifat kerjasama untuk nak buat. Berapa bajet Think City bagi ataupun pihak mengajar bagi berapa? 500. Takkanlah 500 kalau tengok hasilnya macam lebih daripada 500 bericap semua. Tapi alhamdulillah penduduk menyumbang lah. Kita kutip aras masing-masing tu, kutip lah esam masing-masing, kutip untuk mencantikkan ruang ni. Okey, tapi saya nak tanya lagi lepas ni, katanya kalau dulu rasa macam nak balik rumah tu malas sebab lift rosak, lepas tu banyak masalah. Tapi sekarang dah berubah, itu saya kongsikan sebentar lagi. Saya nak tanya Puan Farahim pula. Klip ni apa bezanya sebenarnya? Dia special. Kelab Intan Payung. Bunyi tu macam macam. Okay. Tapi ini khusus untuk ibu-ibu muda, anak. Cuba ceritakan. Okey, Kelab Intan Payung ni kita punya moto adalah 1000 hari pertama buat ibu hamil hingga anak 3 tahun lah, mencecah 3 tahun lah. Itu ialah moto utama kita di dalam klip lah. So ini adalah salah satu geran daripada Think City untuk komuniti kawasan kita, daripada Blok A sampai Blok H. Kita ada 6 duta yang di kalangan komuniti lah. Setiap blok ada duta masing-masing lah? So far 6 duta lah yang kita daripada Blok A sampai Blok H lah. Apa masalah? Apa sebenarnya kenapa ibu-ibu muda seperti Farah dan juga ibu-ibu yang lain memerlukan program ni? Kerana mungkin ramai tak begitu faham kalau kita sebagai kalau seorang ibu muda ada anak-anak nak duduk di rumah flat ni mencabar. Apa ceritanya? Okey, so macam kita dalam klip Kelab Intan Payung ni kita ada 3 komponen utama lah, iaitu dari segi pertama dia dari segi kesedaran. So dari segi kesedaran tu yang kita masukkan, tujuan dia ialah macam dalam diorang nak membesar anak ni daripada kecil hingga besar, dia perlukan kesihatan yang sejahtera kan lah. Lepas tu kita macam dari segi kedua pula ialah perkhidmatan, rangkaian perkhidmatan. So kita adakan satu program sebelum ni ialah macam memasak, pledik yang kita panggil tu, kita ada bawakan seorang speech therapy. Speech therapy lah. So speech therapy tu community ada datang, so communications dengan speech therapy. So ada pelbagai pertanyaan yang mereka boleh share, kongsi bersama, dan kita adakan pledik juga. Pledik tu bermain antara anak yang bawah 3 tahun bersama ibu bapa lah. Dari situ kita boleh nampak lah dari segi motor skill dalam pembelajaran untuk anak-anak yang meningkat sampai ke 3 tahun ni lah dari segi awal. Tapi masalahnya kalau dekat rumah PPR ni, anak-anak susah nak dapat tempat bermain. Tempat-tempat untuk mereka berkumpul. Macam mana projek K2K ni secara tak langsung membantu juga menyelesaikan masalah mereka, anak-anak ni adalah tempat dia nak main selamat sikit. Betul. Setakat ni so far macam kita ada sediakan satu ruang ataupun kita macam aktiviti sebelum ni kita adakan dekat dalam dewan. So dekat situ kita boleh nampak lah kanak-kanak yang bawah 3 tahun ni mereka dapat bermain bebas bersama ibu bapa mereka. Dan juga komponen terakhir yang kita utamakan ialah dari segi perkhidmatan. Perkhidmatan ni yang kita beri ialah macam kita ada ziarah rumah ke rumah, dari segi kita nak memberi sokongan kepada
kepada ibu bapa lah, sebab nak membesarkan anak ni bukan mudah. So kita ada memberi mereka galakan, sokongan ataupun betul. So itu juga salah satu peranan duta-duta klip ni lah. So macam mereka ada setengah yang macam ada beberapa ibu-ibu muda yang masih tak tahu mana platform yang mereka perlu pergi kalau yang nak awal kehamilan tu. So mereka boleh refer kepada duta-duta klip ni lah untuk bertanya apa-apa pertanyaan. Tak pendam masalah seorang-seorang. Ya betul, tak pendam masalah seorang-seorang. So mereka boleh share dengan kita lah. Kita pun boleh bagi pandangan ataupun nasihat pada mereka. Okey, saya tertarik tadi Noriana tanggungjawab ni memang menjaga kebersihan, kecantikan ni. Mari kita jalan sikit. Okey. Tadi bila kita kata anak-anak ni susah nak dapat tempat nak bermain dan sebagainya. Jadi bila rumah dah cantik, kalau tengok pokok-pokok ke atas tu subuh-subuh belaka, macam mana ini menyebabkan anak-anak ni selesa. Kita pun tak risau. Dan juga bagaimana kita boleh pastikan bahawa mereka ini ada tempat yang diorang boleh bermain dengan rakan-rakan lain juga sekali. Lift contohnya dah cantik. Depan lift apa dah perubahannya? cantik. So depan lift pun kita dah macam lapang tau. So diorang ada tempat untuk diorang main. Tempat selamat juga. Di samping tu kita ada di ruang lobi bawah, ruang common yang kita panggil. So kat situ kita dah sediakan tempat anak-anak untuk macam lebih kurang playground. Kita ada mini library kat situ. So anak-anak balik sekolah, diorang dah lepak kat situ. So rasa Mak bapak pun tahu nak cari anak kat mana? Nak cari anak. Sekarang ni mak bapak pun lepak sekali dengan anak. Dah selamat kat situ. Teduh daripada hujan apa semua. Dah selamat bawah blok kan. Apa bezanya 2 bulan lepas dengan bila dah 2 bulan projek lepas bila kita masuk je keadaan memang suram lah kan. Dengan yelah balik pun terus balik ke rumah. Tak ada pergi, tak ada nak lepak mana-mana. Kita biasa lepak dekat taman, tapi bila cuaca hujan apa semua, so terpaksa balik rumah terus. Tapi bila adanya projek keceriaan ni, kita adakan ruang komunal ni untuk manfaat untuk kanak-kanak, warga emas, komuniti, semualah dapat manfaat daripada projek ni. Dia sebenarnya bukan setakat cat kawasan tu saja Ya, kan? betul. Tapi yang penting kebersihan. Kebersihan tu paling kita nak jagalah. Macam mana nak pastikan bahawa perkara ni boleh berterusan? Tidak dah habis pertandingan, macam mana cerita tu? Bagaimana komitmen daripada kita dah komitmen macam setiap jiran-jiran pun dah akan tahu turn dia bila dia. Hari-hari ada akan yang jadual? menjaga. Yes, kena ada jadual. Okey, tak pun bila diorang rasa free, diorang buat je lah, tak perlu nak tunggu. Rasa benda tu kita rasa perlu buang. Tanggungjawab masing-masing. Dan ada aktiviti-aktiviti yang dijalankan? Yang dijalankan. Contohnya sebelum ni kita dah ada library kan, contoh library. Kita dah ada yang kita mengajar ABC dah. Ada kita raikan birthday party. So ada kerajaan ni untuk Deepawali pula ni. Ada kristal lah nanti. Bawa dia. InsyaAllah. Okey, saya nak tanyakan kepada Farah budak flat lah kiranya. Membesar di flat PPR ni, ada anak, ada dewasa, membesar bersama keluarga, ada keluarga sendiri. Bagaimana Farah rasa perkara ni mungkin kecil bagi setengah orang, tapi bagi mereka yang dah lama tinggal kat sini, ianya memberikan lapang dada dan juga lapang fikiran. Mungkin Farah dapat ceritakan betapa pentingnya projek seperti ini. Pentingnya projek seperti ini, macam saya dah tinggal lama di Lembah Subang ni. So bila ada satu program yang macam ni, dia memberi satu kebaikan lah. So kita tahu ada satu platform, ruang untuk kita share apa-apa tentang mungkin ada yang kita sebelum ni kita tak tahu mana tempat untuk kita berkongsi apa juga masalah dari segi kehidupan ataupun apa masalah dalam kesihatan anak, dari segi diorang membesar. So dari segi situ, dari segi program tersebutlah kita dapat share, kita boleh dapat kongsi lah, kita juga boleh dapat apa-apa ilmu daripada program yang kita buat ni. Ini baru 2 cerita daripada wanita-wanita hebat kita di Lembah Subang 1 ini, Farah dan juga Puan Noriana. Dan selepas ni saya nak bersama lagi 2 orang lagi. Apakah cerita-cerita yang menarik? Kerana yang pastinya ini kebersihan dan juga keceriaan selesai satu masalah. Tapi hal berkaitan dengan lift, infrastruktur, bumbung dan sebagainya, saya ni dah 22 tahun lebih kurang. Jadi masalahnya sentiasa ada. Itu kita lihat bagaimana dapat diselesaikan dan juga bagaimana komuniti juga ada kemahiran, ada skill, ada bakat masing-masing untuk mengatasi masalah ini. Itu kita kongsikan selepas ni.
Okey, itu dia anda diperhatikan. Ini contoh salah satu aras di flat PPR Lembah Subang 1 ini di Blok G tingkat 15 di mana ada CCTV kerana isu keselamatan dan juga isu keselesaan ni isu basic ataupun isu asas bagi mereka yang tinggal di PPR ini. Saya ingin bersama lagi dua orang hebat, wakil penduduk yang hebat di sini. Saya bersama dengan Puan Misha dan juga Cik Remy. Terima kasih kerana bersama kami. Saya tanya Puan Misha dulu lah, ladies first kan. Cik Remy. Satu ialah mungkin boleh ceritakan sikit forum community, Forcom ini. Kerana yang kita lihat cantik, yang kita lihat bersih ini mungkin tak mudah untuk kita anjurkan kalau tak ada kesepakatan jumpa meeting. Apa pentingnya forum community ini? Sebelum saya terus kepada Forcom atau forum community, saya nak ucapkan terima kasih jugalah kepada pihak Think City yang membawa program kebersihan dan keceriaan disokong oleh MOF kepada PPR Lembah Subang 1 dan Lembah Subang dan juga PPR Highcom. Ya, kami semua berganding bahu untuk menjayakan program keceriaan inilah. Dan berbalik kepada Forcom, ya, yang merupakan suatu forum community yang disertai oleh ahli komuniti sendiri untuk menyelesaikan permasalahan di sekitar dan juga idea-idea daripada mereka ya berkaitan dengan sosial, ekonomi dan sebagainya. Dan bukan mudah ya kalau kita nak menyatakan bagaimana penubuhan Forcom ini. Bukan senang, nampak senang, tapi daripada asalnya kami hendak menubuhkan forum community ini dari berbagai blok, dari berbagai bidang, daripada berbagai orang kata macam mana ya, masyarakat sekeliling lah yang berbeza pendapat. Dan alhamdulillah semua itu kami dapat atasi dari hasil daripada perbincangan di antara komuniti lah. Maka tertubuhlah forum community ataupun Forcom ini. Apa yang buat mereka rasa macam okeylah kita datanglah meeting ni? Kalau bandingkan of course dah tentulah ada rukun tetangga dan juga mesyuarat-mesyuarat yang seumpamanya sebelum ni. Tapi untuk Forcom kali ni, apa yang menyebabkan mereka kata okey kita meeting dekat lobi kita saja? Apa yang menyebabkan mereka nak menyertai? Okey, ahli-ahli Forcom ini daripada komuniti setempat ini kami memilih daripada berbagai bidang ya, dan juga daripada orang kata ketua-ketua komuniti. Dan sebelum ini hanya tertumpu di satu blok saja. Sekarang kami mengumpulkan mereka dan mengadakan satu mesyuarat apa permasalahan di setiap blok. Oh, ni maksudnya Forcom ni bukan blok G, meeting blok G saja? Tidak. Kami merangkumi daripada A hingga sampai H. Ya. Okay. Dari situlah kita dapat mengenal pasti apa masalah setempat ini. Daripada juga idea-idea apa yang boleh kita buat aktiviti di PPR ini untuk kesetaraan kesetaraan semualah. Itulah yang satu kebaikannya Forcom ni diadakan sebab dapat menyatukan semua blok. Itu satu tujuan yang dapat kami capai. Ya, sebelum ini hanya bertumpu, contoh saya blok A. Saya hanya bertumpu komuniti blok A saja. Dan sekarang kami dapat mengetahui apa masalah di komuniti sini daripada blok A hingga blok H. Jadi tak ada isu kata sampah tu blok tertentu je yang buat. Okey, semua orang apa saja. Contoh projek keceriaan pun merangkumi semua blok. Di bawah inisiatif Forcom. Jadi Puan Misha tahulah flat aras mana yang paling cantik, aras mana yang paling viral dan sebagainya itu. Di depan saya ni ramai ni dengan kamera dan sebagainya buat konten TikTok saya rasa. Okey, Cik Remy mungkin dapat ceritakan hal berkaitan dengan infrastruktur di flat PPR ni, itu masalah yang tak dapat kita nafikan lah. Kita mungkin boleh dapat projek keceriaan, kebersihan begini, tapi masalah asas tu masih lagi ada. Bagaimana setidak-tidaknya kalau ada Forcom, adanya inisiatif seperti ini dapat kita bincang sama untuk atasi masalah infrastruktur yang ada. Okey, baik. Pertama kali saya ucapkan selamat datang kepada Dana Sudi Hadilah ke kawasan kami PPR Lembah Subang. Okey, untuk masalah isu semasa yang kita hadapi yang selalu berlaku di kawasan PPR adalah masalah lift ya. Masalah lift ni kan keseluruhan 8 blok yang kita hadapi yang beroperasi hanya satu daripada 3 disediakan setiap blok tu. Maknanya setiap blok tu kita dapat rasa satu. Jadi bila ada program yang dianjurkan oleh Think City K2K
dalam program pertandingan ni. Jadi kita dapat mengesan mana permasalahan tu daripada keseluruhannya ada masalah yang lain lagi yang perlu kita ketengahkan untuk kerajaan ataupun pihak manajemen mengambil pendekatan macam mana kita nak menyelesaikan masalah dekat PPR ni. Tapi Cik Remy, ada juga yang kata bahawa ada kalangan penduduk ni bila ada Fokom, bila dah berjumpa, tahu ada yang pandai membaiki lampu contohnya, ada solusi, ada inovasi. Okey, dapat ceritakan tu. Okey, setakat yang saya tahu, saya suka masuk blok-blok wang ni, bukan langgar blok wang. Jadi kebanyakan blok-blok kita sebenarnya mempunyai kualiti untuk memperbaiki blok tu sendiri. Cuma mungkin kita tak mahu, mungkin dia melanggar sikit skop daripada JPN untuk menambah struktur bangunan. Cumanya mungkin ada benda yang inisiatif dari penduduk sendiri untuk menceriakan kawasan lip tu menjadi lebih ceria lagi, lebih selamat lagi. Contoh penambahan CCTV, itu yang kita harapkanlah daripada penduduk sendiri. Selain daripada itu, pihak manajemen mungkin boleh membantu kita dengan cara lain lagi. Masalah besar seperti lift tak berfungsi tu memang manajemen lah kena tolong kan? Ya, sebab kita pun saya rasa ada yang 5 ke 10 tahun yang lift ni tak berfungsi, dan kita memang ada daripada pihak manajemen sendiri ada inisiatif, mungkin daripada sikit kekangan diorang untuk macam mana diorang nak membantu kita tu. Sebab 8 blok ni memang agak sukar untuk setiap satu manajemen untuk tumpuh. Memang kita faham, penduduk kat sini memang faham. Sebab tu kadang ada permasalahan lift, contoh macam blok saya selalu ditenggelami air, menyebabkan kerosakan lift, dan inisiatif penduduk sendiri untuk mengeringkan air dalam lift tu. Sama juga saya ingat ada kat blok B pun sama berlaku. Air masuk dalam lift dan kita nak menunggu lift tu hidup, terpaksa nak tunggu manajemen untuk mengeringkan. Jadi kita kesian pada warga emas yang mungkin belajar, kita inisiatif keringkan air dalam lift tu. Tapi apa yang kita lihat pada hari ini cukup berbeza 2 bulan yang lepas. Kenapa dalam masa 2 bulan cepat betul boleh berubah ni Puan? Okey, ini semua pun berbalik kepada pertandingan K2K lah, iaitu kebersihan dan keceriaan. Jadi semua pun macam teruja nak turut serta dalam pertandingan ni. Jadi itulah masa yang diberi tu memang pada kami singkat, tetapi kebanyakan komuniti penduduk di sini memang bertunggu lumus lah untuk menjayakan ni. Ada yang kata sampai 2-3 pagi. Iya, sampai 2-3 pagi. Yang 4-5 pagi pun ada. Itu untuk golongan belia pula. Mereka siang kerja. Jadi time itulah mereka ada masa nak membantu sama-sama komuniti ni tingkat masing-masing untuk turut serta. Untuk menyelesaikan orang kata itulah kerja-kerja yang ada, dan mereka tak nak terlepas daripada turut serta untuk terlibat dalam aktiviti keceriaan ni. Ini keterujaan dan semangat. Terima kasih Puan Misha, terima kasih Puan Cik Remy kerana bersama kami. Kita nak cerita mengenai selepas ini ialah bagaimana semangat dan juga kisah inspirasi ini dapat diteruskan lagi. Dr. Syariah masih lagi bersama kita. Doktor, mungkin dapat ceritakan juga kesinambungan, sustainability, because ini bukan sahaja untuk kita lihat untuk pertandingan semata-mata, tapi budaya dan juga ukhuwah yang ada itu berterusan dan juga dapat membina ruang yang sihat untuk semua. Bagaimana itu sebenarnya jangka masa panjang dilakukan oleh Think City dan juga penduduk itu sendiri? Jadi permulaannya adalah kita sudah membentuk suatu komuniti yang mempunyai pertalian yang erat kan, mempunyai ukhuwah kan, dan mempunyai social cohesion yang tinggi ya. So itu adalah titik permulaan dia. Dan kita lihat contohnya macam di sini kan. Apabila mereka sudah membaiki tempatnya, dah mencantikkan, menceriakan ruang dia, mereka rasa untuk preserve kan, untuk jaga sama-sama kan. Mereka mengambil sumbangan lagi sekali, memasang CCTV. So ini menunjukkan bahawa komuniti itu sendiri telah membuat pelaburannya sendiri kan, untuk menjaga tempat ini supaya dia bersambunglah, kesinambungan tu ada di situ. Saya tertarik apabila doktor katakan pada awal tadi ialah masyarakat itu tidak seragam, termasuk juga di PPR. Jadi bagaimana kita melihat perkara ini dapat mengubah persepsi, stigma negatif, dan juga masyarakat di PPR ini, budak-budak flat sendiri bangga dengan apa yang mereka lakukan itu. Jadi
kepelbagaian masyarakat di sini dapat dilihat dalam kepelbagaian seni yang sudah terjadi sekarang di setiap tingkat di PPR ini. Jadi mereka masyarakat mula sedar bahawa bermacam-macam berbagai-bagai bakat wujud di sini. Dan ini menjadi lagi satu aset kan, atau kekuatan komuniti di sini untuk mengorak langkah bagaimana nak mengatasi isu-isu yang sememangnya ada selalu kan. Ya. Jadi saya nak tekankan juga di sini bahawa apa yang berlaku adalah suatu pembentukan kelas aset yang baru, iaitu social space atau ruang sosial. So kalau dulu di PPR ini bila orang balik daripada kerja, keluar daripada lift, dia terus masuk ke dalam rumah dia. Tapi sekarang bila dia keluar dari lift, dia ada satu ruang di mana jiran-jiran dapat datang bersama, kan, berinteraksi dan membina pertalian dan silaturahim. Dan ini dah titik temunya. Inilah titik temunya. Doktor mengatakan bahawa PPR Lembah Subang ini antara yang agak mencabar kalau dilihat daripada PPR lain di seluruh Lembah Kelang. Apa cerita-cerita di PPR yang lain? Adakah seumpama ini ataupun program hak upaya itu berbeza antara satu sama lain? Okay, sebenarnya PPR ni berlainan kan, sebab dia dibina dengan desain yang berlainan dan pada waktu yang berlainan. Tetapi apa yang sama, apa yang kita lihatlah adalah bahawa dia memerlukan perhatian kepada isu pembangunan komuniti. So jadi pengurusan dia mempunyai kekangan disebabkan tidak ada cukup sambutan dan penglibatan daripada komuniti. Jadi titik permulaannya adalah untuk membina komuniti, kan? Supaya kita ada apa yang dipanggil top down bottom up convergence. Komuniti dengan pengurusan dapat bersama mengurus bersama PPR mereka. Dan itu akan memberi suatu impak yang lebih tinggi untuk daya huni warga-warga PPR kita. Doktor, satu perkara juga, bagaimana Think City memberikan peruntukan RM500 kalau saya dapat sebut kat sini, tapi mereka sambut dengan peruntukan mereka sendiri. Satu semangat yang begitu luar biasa. Tapi sekiranya kalau ada pihak JLC, JILC yang di sekeliling ini yang mungkin melihat kepada potensi ini dapat dikembangkan, bagaimana sebenarnya? Dan ini perlu disuburkan lagi dalam konteks negara kita. Kita tak boleh lihat macam PPR ni masalah KPKT saja atau masalah Think City. Bagaimana perlu ada CSR, perlu ada satu program yang boleh disambut juga oleh pihak konglomerat besar ni contohnya. Betul. Jadi kalau kita lihat kan di sekeliling PPR ini terdapat beberapa syarikat-syarikat JLC yang besar kan, yang berhampiran ya. Contohnya Prasarana, Saim Dabi dan sebagainya kan. Jadi harapan kita adalah supaya JLC dan juga organisasi-organisasi besar yang lain dapat mengambil langkah untuk memberi sokongan kepada komuniti yang sekarang ni sudah membangun kan. Komuniti kita sekarang telah bergerak menunjukkan mereka mempunyai kemampuan untuk organisasikan diri, membuat transformasi kan. Jadi apa mereka perlu adalah sokongan seterusnya kan, supaya kita dapat kesinambungan ya. Dan akhirnya ia tidak dilihat sebagai masalah, tapi satu potensi yang mungkin kita tak pernah lihat dekat tempat lain. Terima kasih doktor. Terima kasih atas usaha ni. Terima kasih rakan-rakan lain. Terima kasih kepada penduduk-penduduk PPR ini juga kerana sudi bersama kami dan juga berkongsi cerita bersama kami. Ini yang saya kira satu cerita unsung hero yang perlu diangkat, kerana akhirnya setiap satu daripada kita mampu untuk keluar dan juga tampil dengan cara masing-masing untuk membina hak upaya di kalangan masyarakat dan juga membina kehidupan yang lebih baik untuk diri sendiri dan juga komuniti secara keseluruhannya. Lembah Subang ini mungkin tidak sempurna daripada segala segi, tapi mereka telah memulakan sesuatu yang mampu memberikan inspirasi, dan tidak heran lagi kalau mungkin lagi 2-3 tahun akan datang ianya menjadi satu contoh yang lebih baik untuk peringkat-peringkat yang lain pula. Sekian saja agenda awal ni yang bersiaran daripada PPR Lembah Subang 1. Ini sebahagian daripada cerita kami kongsikan. Kalau ada cerita anda, kongsikan bersama kami di platform media sosial kami. Assalamualaikum. Salam sejahtera.